Selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okay, so cikgu harap semua berada dalam keadaan yang sihat. Okay, so pandemik ni kan, so semua orang kenalah patuh kepada SOP. Okay, so hari ini kita akan sambung belajar tajuk 6. Okay, so apa yang kita akan belajar tu, cikgu akan terangkan nanti. Tapi sebelum tu, cikgu nak tanya. Okay, tengok dulu persekitaran awak semua tu, bersih ke tak? Okay, kalau tak bersih, tolong bersihkan sebab kalau kita nak belajar, okay, sama je macam dekat kelas, okay. So, kalau tak bersih, kita tak boleh dan kita tak selesa. Okay, so, kemaskan dulu, ambil sampah, buang. Lepas tu, baru duduk untuk belajar. Okay, kalau kita nak belajar, kenalah pastikan persekitaran kita bersih dan comfortable. Okay, tu kita nak belajar. So, tolong pungut sampah, kalau nak buang-buang. Okay, lepas tu tengok persekitaran semua. Okay, so semua okay, baru kita nak start belajar kan. Okay, so sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, saya nak semua pelajar doa dulu untuk 5 minit. Okay, doa dalam hati. Lepas tu kita akan mulakan pelajaran kita supaya kita dapat belajar dan juga kita dapat serap ilmu-ilmu yang kita nak belajar hari ini. Okay, so kita akan mulakan sebentar lagi tau. Okay, so hari ini kita akan sambung bab 6, bab yang terakhir dalam WTP 1033, tajuk subjek kota bentuk. Okay, so hari ini kita akan belajar tentang apa? Tajuk kita hari ini adalah penanggalan kotak bentuk. Okay, dismantling of formwork. Okay, so first kali ataupun in Malay, pada pertamanya kita kena tahu dulu apa yang kita nak belajar hari ini. Okay, pelajar-pelajar, apa yang agak-agak ditunjuk dalam gambar? Pelajar-pelajar boleh teka? Okay, so apa yang ditunjuk dalam gambar ini adalah kerja-kerja penanggalan kotak bentuk yang sedang dilakukan. Okay, so apabila kita nak bina bangunan, okay, so kita akan start ataupun kita akan mulakan daripada kotak bentuk. So apabila kita mula dengan kotak bentuk, kita first kena buat apa? Kita kena buat acuan, everything kan. So lepas tu kita akan tuangkan konkrit and then kita akan tanggalkan kotak bentuk itu. Okay, so barulah struktur konkrit itu akan terbentuk dan kita akan lakukan kerja-kerja yang seterusnya. Okay, so pada tajuk yang lepas kita dah belajar tentang bab 5 iaitu pemeriksaan kotak bentuk. So apa yang kita perlu lakukan untuk kita periksa kotak bentuk kita kan? Okay, so dalam tajuk ini kita akan belajar tentang penanggalan struktur kotak bentuk ini. Okay, so apa yang anda perlu tahu ataupun apa yang pelajar-pelajar perlu tahu adalah pada akhir bab ini, pada akhir bab ini awak semua akan mahir ataupun akan tahu lebih lanjut berkenaan dengan kaedah dan teknik menanggalkan kotak bentuk, menyimpan, mengangkut dan melupuskan bahan kotak bentuk, and aktiviti pengemasan dan juga 3R. Okay, so apa-apa aktiviti yang kita nak lakukan, okay, dalam pembinaan kita akan ada basic yang ni, kaedah, lepas tu aktiviti pengemasan, and yang paling penting adalah mematuhi proses keselamatan. Okay, so seterusnya, okay, pendahuluan. Okay, so sebelum kita nak tahu lebih lanjut, okay, kita kena tahu dulu apa benda ni penanggalan kotak bentuk. Okay, so
definition ataupun maksud penanggalan kotak bentuk ini adalah ia akan dilakukan selepas proses konkrit mencapai pengerasan tahap tertentu mengikut bahagian struktur. Okey, so satu perkara yang perlu disedari adalah kerja-kerja menanggalkan kotak bentuk adalah fasa yang paling bahaya dalam pembinaan konkrit sebab nama pun kita nak tanggalkan. Okey, so mesti ada objek-objek yang akan terjatuh. Okey. So, seterusnya kita perlu kenal dahulu. Okey, kita perlu kenal dahulu dengan faktor-faktor, faktor-faktor yang mempengaruhi aktiviti penanggalan kotak bentuk. Okey, faktor yang pertama adalah keadaan cuaca. Yes, kita kena tengok dulu keadaan cuaca. Sebelum kita nak tanggalkan kotak bentuk, takkan kita nak tanggalkan kotak bentuk tersebut pada waktu hujan kan? Okay, so next would be jenis, saiz, bentuk dan posisi elemen struktur. Yang ini paling penting sebab kita ada tempoh-tempoh tertentu untuk bahagian-bahagian yang tertentu. Okay, so next will be panduan yang digariskan dalam BOQ ataupun Bills of Quantities. Okey, kita ada panduan dia. So kita kena follow panduan-panduan yang telah diberi. Okey, so first kita kena tahu dulu jangka masa penanggalan kotak bentuk. Okey, so kalau kita tengok kat sini, dalam jadual yang dalam slide ni, kita ada deskripsi anggota struktur yang tertentu. Contoh, tembok, tiang dan sisi menegak rasuk kita kena tanggalkannya dalam 1 hingga 2 hari. The next one, lantai ataupun slab, dalam 3 hari. Papak rasuk ataupun beam soffits, 7 hari. So kita ada tempoh-tempoh yang tertentu. Tapi untuk rasuk bumi, rasuk bumi ni kita kena tanggalkan bila konkrit mengeras sepenuhnya. So yang ni tak ada tempoh tertentu, tapi kalau dah keras sepenuhnya, kita boleh tanggalkannya. So kalau awak tengok gambar kat sini, ni adalah tadi kan kita ada beam soffits kan. So kita ada kat sini di mana terletaknya soffit formwork tu untuk dari pada beam. So untuk kaedah, untuk kaedah kita ada beberapa kaedah untuk nak buka kotak bentuk tu. First kita ada kaedah umum, kaedah mengikut struktur dia, and then bergantung kepada jenis aksesorinya. So kita akan lihat satu per satu. Kita lihat dulu. So untuk kaedah umum, kaedah umum first kali kita kena kenal dulu komponen-komponen yang terdapat pada kotak bentuk. Contohnya adalah seperti penyangga, topang, rembat, rod pengikat, tiang penyangga. So sekarang sebelum awak continue dengan video ni, tolong buka balik nota yang awak dah lukis hari tu. Lepas tu tengok balik yang you labelkan tu, di mana topang, di mana rembat. So tengok balik, lepas tu daripada tu awak boleh kenal. Macam mana you nak kenal, you kena tengok balik, lepas tu you boleh tahu komponen mana yang terperangkap antara komponen yang lagi satu. Contohnya macam papan tepi tu kan, papan tepi tu dia tak adalah dia tanggung beban komponen lain. So dia hanya menahan konkrit. So yang tu kalau macam untuk tiang, tembok semua boleh ditanggalkan dahulu. Tapi untuk papak bawah tu kan, papak bawah lantai ataupun papak bawah rasuk, dia akan menahan beban komponen lain. So untuk jenis macam tu, untuk jenis kotak bentuk tersebut, kita kena tanggalkan akhir sekali papannya. So kaedah membuka juga bergantung kepada posisi aksesori ataupun komponen menyokong.
So prosedurnya pula macam mana? Setelah konkrit mengeras dan kering sepenuhnya, kerja-kerja membuka akan dilakukan. Okey, kerja-kerja membuka kotak bentuk hanya menggunakan apa? Tukul. Okey, kita hanya menggunakan tukul. So kita akan ketuk komponen tu sampai dia keluar. And then jika struktur yang dihasilkan terdapat lompang, okey, contohnya ada yang macam cacat ke apa, langkah yang paling mudah adalah kita kena menampalnya dengan menggunakan mortar simen. Okey. So, kotak bentuk yang siap ditanggal akan dikumpulkan di satu tempat, okey, untuk kegunaan seterusnya. Macam contoh yang kayu, besi semua tu kan kita keluli semua tu kita boleh guna semula. So kita kena betul-betul kumpulkan dan dikumpulkan di satu tempat yang khas. Okey. So lepas tu kotak bentuk seharusnya berada dalam keadaan yang tidak membenarkan ditanggal sehingga konkrit mencapai kekuatan sekurang-kurangnya 2 kali tegasan. Okey. Okey. This one okey. Mestilah okey. Kalau konkrit tu betul-betul keras, baru kita boleh menanggalkannya. So kalau konkrit tu tak keras, memang tak boleh nak kita tanggalkan. So kita kena kenal pasti dulu. Sometimes dia tak ikut deskripsi yang kita tengok tadi. Okay? Sometimes dia akan ambil masa yang lama. Contoh kalau cuaca tidak menginginkan, dia ambil masa yang lama. So pada masa-masa tersebut kita kena betul-betul pastikan kotak bentuk tu dah kering, konkritnya dah keras. Okay? Baru kita boleh tanggalkan komponen kotak bentuk. Okay. Next adalah mengikut struktur. Okey, kita ada banyak jenis struktur kan. Contohnya tiang, rasuk. Okey, so kita akan lihat. Untuk membuka kotak bentuk tiang, okey, kotak bentuk struktur tiang, kita ada beberapa step dia. Okey, first kali kita kena ikut step. Okey, kita kena buka daripada bahagian atas dulu. Okey, bahagian atas baru kita kena pergi ke bawah. Okay, so okay, so lepas tu barulah kita akan buka semua penyangga, rembat dan topang. Okay, and then baru kita akan buka papan acuan satu demi satu mengikut kesesuaian. Okay, so kalau kamu lihat di gambar ni, okay, so kamu lihat di gambar ni, kamu boleh tahu. Okay, tapi kan untuk kotak bentuk kita tak boleh sama sekali menanggalkan besi dia. Okay, sebab besi dia yang akan tahan dia sampai akhir tau. So tidak sama sekali kita boleh membuka besi dia. Okay, so kita tidak boleh buka besi dia sebab besi dia yang akan tahan dia sampai akhir. Right, senang je tau. Okay, next is rasuk. Okay, next is rasuk atas. Okay, kaedah membuka kotak bentuk struktur rasuk atas pun lebih kurang sama sahaja. Okay, so yang ni melibatkan bahagian yang atas. So kita perlu follow ataupun kita kena betul-betul berhati-hatilah apabila kita nak buka. Okay, bahagian atas diturunkan dahulu tapi secara bersistem. Okay, so apabila kita nak buka komponen yang berada di bahagian atas, okay, kita kenalah bukanya dengan selamat sebab dia berpotensi untuk jatuh and akan menyebabkan kemalangan. Okay, so apabila kita nak buka bahagian atas tu, bahagian-bahagian lain juga perlu dijaga. Okay, sebab macam cikgu dah cerita tadi, sebab kita tak nak komponen-komponen dia terperangkap antara satu sama lain. So buka dulu yang mana yang boleh buka. Okay, and then baru kita kena buka yang seterusnya. Okay, and then komponen penyokong yang perlu dibuka serentak. Okay, serentak adalah topang, rembat, peloti dan pampan. Okay, dalam slide ni tak ada gambar, tapi dalam modul awak kalau awak tengok ada gambar. So awak boleh tengok rujuk modul. Lepas tu awak boleh tengok balik gambar yang dia bagi untuk kotak bentuk rasuk atas. Dia dah label. Okay, dia dah label yang mana satu peloti, yang mana satu pampan, yang mana satu tupang. Okay, so
tupang is the main one lah. Dia yang akan dia yang menahan beban, and also dia yang menstabilkan sesebuah kotak bentuk actually. Okay, seterusnya kaedah membuka kotak bentuk struktur peranca. Alright, untuk struktur peranca, struktur peranca ni, dia actually mudah, sebab yang ni adalah salah satu proses, memang sangat mudah lah untuk kita nak buka, tapi kita kena berhati-hati juga, sebab struktur peranca ni adalah sesebuah struktur yang menahan, yang menahan ataupun memberikan pelantar untuk pekerja bekerja di atas yang tinggi. So prosesnya adalah sama juga macam yang lain, tapi proses peranca ni dia berbeza sedikit sahaja. Apa yang berbezanya adalah dalam proses dalam proses membuka kotak bentuk yang jenis struktur macam tiang, rasuk semua tu, dia buka je kan, dia macam buka dari atas and everything. But in this you akan bukanya daripada daripada belakang ke depan. Faham tak maksudnya? Apa maksudnya adalah, let's say you pasang dia dari bawah kan, you pasang. First macam contoh kat gambar ni, dia ada banyak section kan, section kat bawah, lepas tu atas dia lagi. So kita akan start daripada pasangnya dari bawah. So masa kita nak tanggalkan, kita kena dari atas, kita akan bermula dari atas. So prosesnya akan jadi terbalik. Itu sahaja beza dia, tak banyak beza. So kita akan mulakan dari atas ke bawah. So of course lah kan, kalau kita nak mula dari bawah, macam mana kalau kita dah tanggalkan semua ni? Of course yang ni akan jatuh lah kan. So memang tak sesuai. So that's why kita akan mulakan kerjanya dari atas. So satu persatu, section ke section kita akan tanggalkan, and kita akan passing kepada orang bawah. Let's say yang ke atas ni, orang atas ni dia akan passing ke orang ni, lepas orang ni akan passing ke orang yang seterusnya. So peranca ni actually kita akan guna semula lah untuk banyak pembinaan. So kita perlulah simpannya komponen-komponen tu berhati-hati. Kita perlu periksa dulu, kalau semua kita akan simpan. Kalau ada yang rosak, kita akan buang, ataupun kalau boleh baiki, kita akan baiki. Alright, so next is penjagaan penyimpanan kotak bentuk. Tindakan penjagaan kotak bentuk ni sangat-sangat penting, sebab kita akan gunanya semula. So since you akan gunanya semula, kamu kenalah buka dia, lepas tu kenalah selenggara dia sebelum kita nak simpan kan. Sebab kalau kita nak buang, tak payahlah nak selenggara, tapi yang ni kita akan guna balik. So that's why kita kena selenggara dia. Macam mana kita nak selenggara dia? Senang sahaja. Lepas buka, kamu kena bersihkan kotak bentuk tu daripada saki baki konkrit yang lekat tu. So kita kena betul-betul cuci, and then kita kena buangkan konkrit-konkrit yang lekat. And then mengikis konkrit yang berlebihan. So untuk kotak bentuk jenis keluli pula, kita akan guna kita akan kikis, kita akan meminyakkan kotak bentuk tu. So dia, untuk apa kita nak meminyakkan? Sebab kotak bentuk jenis keluli ni dia mudah berkarat. So that's why kita nak selenggara dia dengan meminyakkan kotak bentuk tu. So untuk membersihkan kotak bentuk, kita usually guna berus dan air. And then kita kena menyimpan unit kotak bentuk tu dengan selamat. First kita kena bersihkan dulu, lepas tu kita kena meminyakkan panel-panel yang jenis besi ni secara nipis, untuk hindari daripada karat. And then kita kena letak di tempat yang sesuai supaya tak terdedah dengan cuaca panas, ataupun hujan.
So kalau kayu dia akan cepat apa? Dia akan cepat rosak. Okay. Kalau keluli pula dia cepat karat kalau kena air. Okay. Senang tau topik ni actually. Next is housekeeping. Okay, housekeeping ni memang penting. Okay, even if you are working ataupun you are doing your amali pun, kita last kali akan ada housekeeping. Contoh macam cikgu belajar kat universiti dulu, lepas habis kerja-kerja kayu, okay, kita akan ada housekeeping tau. Dalam setengah jam macam tu kita semua kena buat housekeeping. Contohnya kena sapu, okay, kena sapu kemas-kemas lab tu, okay, bengkel tu. Lepas tu kita kena simpan balik semua alatan, kita kena buang dia punya sisa-sisa kayu yang kita tak guna tu. Kita tak boleh nak biarkan macam tu je. So that's why masa you amali, awak akan dilatih ataupun akan diberi latihan seperti ni. So apabila you pergi kerja kat site, benda ni akan terbawa lah. Okay, so first housekeeping is, kenapa kita nak buat housekeeping? Untuk meminimumkan pembuangan pencemaran dari tapak. Contoh macam debu-debu dust kan yang daripada kayu tu, serpihan kayu tu, takkan you nak buang dekat longkang kan. So dia ada tempat-tempat yang khas. Contoh kayu-kayu yang tak guna tu, kita akan adakan satu tempat khas supaya kita boleh membuangnya dan tidak berlaku pencemaran. Next is mengurangkan kos pengeluaran. Okay, kalau kos pengeluaran ni contohnya untuk mengurangkan masalah persekitaran lah. Okay, so dia akan meningkatkan lagi produktiviti syarikat tersebut. Okay, then mencegah kerosakan bahan. Okay, of course lah, sebab kalau kita nak gunakan semula alatan tu, okay, contohnya untuk housekeeping, bukan sahaja terlibat untuk kotak bentuk yang kita nak guna tu, tapi alatan yang kita guna, tukul, okay, tukul lagi apa yang kita akan guna. Okay, semua alatan ni kita akan guna semula. So of course kita kena simpan dia, okay. So kita tak adalah akan ada kerosakan bahan. Okay, so ia akan meminimumkan sisa, mencegah kerosakan bahan, menjimatkan tenaga dan meningkatkan operasi dalam sesebuah organisasi. Okay, next is 3R. 3R ni paling senang kot sebab memang every time dekat sekolah rendah, sekolah menengah, okay, kita dah belajar benda ni. Reduce, reuse, recycle. Okay, even dalam kotak bentuk pun kita akan ada 3R. Kita akan praktikkan 3R ni. So, macam mana kita nak praktikkan? First, reduce, pengurangan. Okay, macam mana kita nak kurangkan? Okay, so contoh kita nak buat lakukan, okay, apa yang kita dapat lakukan untuk pengurangan. Kita akan memilih bahan yang digunakan dengan bijak. Okay, so seterusnya bahagian yang terakhir, okay, peraturan dan keselamatan. Okay, so kalau awal lihat di sini, kita ada 3 peraturan dan keselamatan yang kita perlu ikut ataupun patuhi dalam kerja kotak bentuk. Okay, first adalah kita perlu sediakan penyataan kaedah kerja. Okay, kenapa kita nak sediakan adalah supaya kerja-kerja kita macam ada rekod tau. Okay, so apabila pihak luar datang buat pemeriksaan, okay, so mudah untuk kita tunjukkan progres kerja kita. Okay, apa yang perlu ada dalam penyataan kaedah tersebut? Okay, first adalah bilangan pekerja dalam kru yang menjalankan kerja-kerja buka kotak bentuk. Okay, second is urutan aktiviti membuka. Kita perlu sediakan perincian kerja, bagaimana kerangka ataupun penyokong-penyokong lain itu ditanggalkan. Okay, so seterusnya adalah apakah sistem sokongan dalam zon perlu dibuka secara keseluruhan sebelum membuka kotak bentuk, atau apakah penyokong-penyokong yang perlu direndahkan tetapi masih dibiarkan di bawah kotak bentuk semasa ianya dibuka.
Okay, so next would be menjatuhkan komponen kota dari tempat yang tinggi perlu dielak. Okay, kenapa? Sebab dia ada potensi untuk berlaku kemalangan. Okay, so that's why kita kena avoid ataupun elakkan daripada menjatuhkan komponen. Okay, so kalau kita nak menjatuhkan juga, kita akan ada satu paras yang betul. Okay, satu paras yang betul dan satu suasana ataupun situasi yang memang tidak bahaya, then kita boleh menjatuhkan komponen dia tapi ikut paras dia. Okay, so apabila komponen mula dijatuhkan, proses perlu diteruskan secara progres sehingga kesemua komponen habis dijatuhkan. Okay, so maksudnya tak boleh macam sekejap jatuhkan, lepas tu lepas 20 minit 20 minit tu tak ada apa yang jatuh. Lepas tu jatuhkan lagi. Lepas tu sejam lepas tu jatuhkan. Tak boleh. Kalau nak jatuhkan, kita kena jatuhkan pada satu masa tu. Baru orang yang bekerja di situ dia tahu, okay, proses menjatuhkan komponen sedang dilaksanakan. So orang-orang tu dia takkan pergi sana. Okay, ataupun dia akan ada satu perincian kerja. Dalam tu memang dah ada. So orang ramai akan tahu. Okay, so tak boleh buat sesuka hati. And then, semua komponen kotak bentuk yang telah dijatuhkan tidak ditinggalkan bertimbun tetapi perlu dialih dan disusun sebaiknya. Okey, yang ni pun adalah salah satu cara untuk kita nak jaga keselamatan sebab let's say kalau kamu dah berjatuhkan lepas tu bertimbun sana sini, so ia boleh berlaku kecederaan. Okey. So that's why kita kena clean balik semua benda yang kita dah jatuhkan. Okay, so kita kena letak dekat satu tempat yang sesuai. Okay, so untuk hari ini tajuk ini itu sahaja. Okay, memang sangat-sangat mudah nak ikut tau, sebab kerja ni tajuk ni tak banyak, plus nota yang dalam slide pun memang sangat ringkas, and you boleh buat nota tambahan seperti dalam modul tu. So you boleh tambahkan lagi ayat-ayat mengikut kesesuaian you nak, untuk you nak senang hafal. Okay, so seterusnya cikgu nak bagi tahu yang kita dah habiskan tajuk 6. Okay, apa yang kita dah belajar? Kita nak recap balik apa yang kita dah belajar. Okay, first kita dah tahu. Okay, first kali cikgu dah terangkan apa yang kita nak belajar. Okay, lepas tu cikgu dah terangkan kenapa kita nak buka, bila kita nak buka kotak bentuk ni. Lepas tu kita dah tengok faktor-faktor yang mempengaruhi penanggalan kotak bentuk. Okey, lepas tu cikgu dah bagi tahu awak tentang tempoh masa untuk membuka sesebuah kotak bentuk itu. Okey, lepas tu kaedah membuka kotak bentuk umum, mengikut struktur dan juga mengikut jenis aksesori ataupun sokongan. Okey, lepas tu kita ada belajar juga tentang membuka kotak bentuk mengikut jenis struktur. Okey, kita ada struktur tiang, rasio atas, dan juga kita dah lihat tentang peranca. Okey, so kalau awak lihat dalam modul, dia ada raja-raja dia, so awak boleh tengok balik raja-raja tersebut and you kena hafal. So, saya tak bagi dalam slide sebab saya nak awak, okey, lepas habis tengok video ni, tengok semula dekat modul ni and you lukis, you lakar balik, baru you akan faham lebih detail. Okay, next is penjagaan dan penyimpanan. Apa yang kita dah belajar dalam penjagaan dan penyimpanan? Kita belajar tentang cara nak selenggara kotak bentuk dan juga cara untuk menyimpan unit-unit kotak bentuk. Next, kita dah lihat tentang housekeeping dan aktiviti 3R. Okay, so housekeeping dan 3R. Okay, lepas tu kita lihat apa? Peraturan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja ketika membuka kotak bentuk. Okay, so itu sahaja untuk hari ini, dan tugasan yang perlu awak laksanakan untuk hari ini adalah kita tak ada quiz. Okay, kita tak ada quiz ataupun kita tak ada latihan, tapi awak kena laksanakan ujian. Awak kena buat ujian bab 6. Apa yang kita dah belajar ni. Okay, so akan ada soalan. Okay, kertas soalan akan diberi dalam Telegram. Okay,
So, masa menjawab adalah daripada 11 pagi sampai 1.20 petang. Okay. So, since kelas kita pada hari ini adalah sampai 5 petang, okay, tapi cikgu bagi awal masa sampai 1.20, still kalau ada yang tak dapat nak jawab, tak cukup masa, or ada masalah internet ke apa-apa, okay, so boleh hantar sampai pukul 5 petang. Okay. Hantar dalam Google Classroom. Okay, Google Classroom. So, kalau awak tengok masa yang diberi adalah sangat panjang dan actually you boleh siap dalam within 1 hour you boleh siap. Okay, sebab soalan dia memang sikit. And you boleh rujuk buku. It's like open book test. Okay, so you boleh rujuk buku. And then after 1:20 tu kan, kita ada banyak masa sampai pukul 5 petang. So, kalau boleh, kalau ada yang nak tanya tentang kalau ada yang nak tanya tentang projek ke soalan berkenaan dengan projek, tugasan pembinaan kotak bentuk tu, so boleh tanya, and saya nak awak tunjuk progres kerja mengikut kesesuaian masa dan juga mengikut kesesuaian platform. Kalau nak WhatsApp pun boleh, kalau nak Telegram pun boleh, tapi janji saya nak tengok progres kerja awak supaya saya dapat bantu awak untuk buat tugasan projek since awak semua baru lagi dalam SBM. Okay, so saya akan bantu, and saya akan bantu kepada yang memang sangat minat lah, yang ada interest nak tunjuk progres. Kalau you tak tunjuk progres, cikgu tak tahu you dah sampai mana. So when you show your progress, saya boleh bagi tips ataupun idea so that you can follow up. Okay, so that's all for today. And last sekali last sekali, kalau you nak buat rujukan, kalau you nak buat rujukan untuk topik penanggalan kotak bentuk ni, you boleh visit website ni. Dalam ada 7 rujukan di sini untuk details ataupun untuk maklumat lanjut. So this is the tips lah saya boleh bagi. So if you go and if you are rajin, you boleh search, lepas tu you boleh dapat tips-tips lagi. So ia akan memudahkan awak semua dalam membuat folio ataupun tugasan projek ni. Semua kan? So kalau tak faham, ada yang tak jelas, sila WhatsApp ataupun sila hantar dalam Telegram, saya akan jawab. So that's all for today, and I hope all of you stay safe. Sila siapkan kerja masing-masing, siapkan on time. Be alert and be prepared for your exam in maybe 2 months ke 1 month. So thank you so much, take care.